Sejarawan mencatatkan pada tahun 682 Masihi, bahasa Melayu ditemukan pada batu bersurat di Indonesia. Asal-usul bahasa dikata bermula dari Asia Tengah dan Kepulauan Melayu. Pengaruh bahasa asing seperti Sanskrit, Inggeris, Jawa dan Arab diserap masuk ke dalam bahasa Melayu. Setelah beberapa abad, bahasa Melayu telah dipilih sebagai bahasa kebangsaan Tanah Melayu seperti yang termaktub dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Malaysia dengan bertujuan demi mewujudkan identiti dan integrasi nasional. Kini, menelusuri arus pemodenan, bahasa Melayu kian dilupakan, istilah rojak menjadi kebiasaan, istilah pinjaman pula menjadi kelaziman dan tanpa kita sedar, bahasa diabaikan, tidak dipelihara dan tidak dimartabatkan. Hari ini, Cakna Bahasa mengajak kita bersama-sama mengambil berat akan martabat bahasa Melayu, sama ada dari sudut tata bahasa, ejaan, pemahaman mahupun istilah. Dan disebabkan penggunaan bahasa Inggeris yang kian meluas, kebanyakan istilah baharu adalah daripada bahasa Inggeris. Antara istilah baharu adalah seperti perkataan hashtag yang diistilahkan sebagai tanda pagar, perkataan viral yang diistilahkan sebagai tular, dan juga perkataan drive-thru yang diistilahkan sebagai pandu lalu. Istilah baharu yang lain adalah seperti perkataan dropship yang diistilahkan sebagai pesan hantar, perkataan trending yang diistilahkan sebagai sohor kini, dan juga perkataan banting yang diistilahkan sebagai gegantung. Menurut Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu, Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia tahun 1992, terdapat 7 langkah yang perlu diambil kira dalam proses pembentukan istilah. Langkah pertama, menggunakan perkataan dalam bahasa Melayu yang lazim digunakan dan dikhususkan maknanya untuk mendukung makna istilahnya. Sebagai contoh, perkataan diameter yang diistilahkan sebagai garis pusat dan juga perkataan output yang diistilahkan sebagai hasil keluaran. Langkah kedua, menggunakan perkataan dalam bahasa Melayu yang kurang lazim digunakan. Sebagai contoh, perkataan mendap, perkataan peka, perkataan cerakin dan juga perkataan jisim. Langkah ketiga, menggunakan perkataan bahasa serumpun atau dialek Melayu yang lazim digunakan seperti perkataan dermaga daripada Jawa dan juga perkataan gambut dari Banjar. Langkah keempat, menggunakan perkataan bahasa serumpun atau dialek yang sudah tidak lazim digunakan. Sebagai contoh, perkataan dening daripada dialek Kelantan yang membawa makna sepasang atau pasangan, perkataan riam dari dialek Johor yang membawa makna air terjun yang rendah, perkataan nyeri dari dialek Sunda yang membawa makna sakit seperti ditusuk, dan juga perkataan engkabang daripada dialek Iban yang membawa makna pokok melantai. Kelima, menggunakan perkataan atau istilah daripada bahasa Inggeris seperti istilah profesional, istilah elektron, dan istilah psikologi. Keenam, menggunakan perkataan atau istilah daripada bahasa lain sebagai contoh, istilah esprit de corps daripada bahasa Perancis yang bermakna semangat serta kawan, istilah de facto daripada bahasa Latin yang bermakna sebenarnya atau pada hakikatnya, dan istilah Westansung daripada bahasa Jerman yang membawa makna pandangan menyeluruh. Langkah terakhir memilih istilah yang terbaik antara langkah 1 hingga 6 dengan 3 syarat, iaitu ungkapan yang paling singkat, maknanya tidak menyimpang dan tidak berkonotasi buruk serta sedap didengar apabila disebut. Antara contoh pembentukan istilah adalah: pertama, swafoto yang berasal daripada perkataan selfie.
Maknanya mengambil gambar foto diri sendiri dengan menggunakan kamera. Swa adalah imbuhan daripada bahasa Sanskrit yang bermakna sendiri dan digabungkan dengan perkataan foto. Contoh pembentukan istilah yang kedua adalah istilah tera air yang berasal daripada perkataan watermark. Maknanya adalah tanda pengenalan yang ditekan ke atas kertas dan dibentuk oleh mesin pembuat kertas. Tera bermaksud tanda atau cap pada surat-surat penting dan digabungkan dengan perkataan air. Contoh pembentukan istilah yang ketiga adalah istilah tuna foto yang berasal daripada perkataan fotoboom. Maknanya adalah gambar yang terganggu atau rosak disebabkan sesuatu yang tidak dijangka berlaku saat bergambar. Tuna adalah imbuhan Sanskrit yang bermakna cacat atau tidak sempurna dan digabungkan dengan perkataan foto. Contoh pembentukan istilah yang keempat adalah istilah hantaran yang berasal daripada perkataan posting. Maknanya adalah istilah dalam teknologi maklumat merujuk kepada kegiatan menghantar atau mengirim artikel atau menggambar melalui internet. Prosesnya adalah pinjam terjemah istilah daripada bahasa Inggeris. Contoh pembentukan istilah yang kelima adalah istilah emoticon atau emoticon. Maknanya adalah ikon atau gambaran imej bagi melambangkan perasaan dan sering digunakan dalam talian. Prosesnya adalah proses pinjaman dengan mengambil istilah daripada bahasa asal dan disesuaikan pada bahagian bunyi dan ejaan. Hakikatnya, pelbagai istilah baharu yang telah dibentuk melalui proses pembentukan istilah Dewan Bahasa dan Pustaka. Sebagai contoh, istilah pasca nilai daripada perkataan postmortem, istilah jerayawara daripada perkataan roadshow, istilah latar pentas daripada perkataan backdrop, istilah image tumpu daripada perkataan highlight dan istilah berita gempar daripada perkataan breaking news. Istilah baharu juga dibentuk selari dengan peredaran masa dan demi menyesuaikan sesuatu peristiwa. Sebagai contoh peristiwa COVID-19 yang melanda, perkataan frontliner diistilahkan sebagai barisan hadapan. Perkataan face mask diistilahkan sebagai pelitup muka dan juga perkataan lockdown yang telah diistilahkan sebagai sekatan pergerakan. Kesimpulannya, kewujudan istilah baharu menggambarkan usaha memartabatkan bahasa Melayu tercinta masih ada dan perlu diteruskan. Generasi muda haruslah cakna dan sentiasa bersedia menggalas beban untuk menjunjung tinggi nilai bahasa warisan pusaka. Akhirnya, adalah penting untuk semua sentiasa cakna akan bahasa, bertutur santun dalam bahasa ibunda, tertib penulisan, ejaan dan tata bahasa, lancar membaca istilah baharu sebetulnya, agar bahasa terus terjaga dan terpelihara, kekal sebagai khazanah warisan bangsa. Cakna bahasa, setiap istilah indah di mata.